Tuan-tuan, puan-puan sidang yang dirahmati oleh Allah, kita sedang berada 10 hari terbaik dalam setahun. 10 hari yang terbaik dalam setahun adalah 10 hari permulaan Zulhijjah. Adapun malam hari yang terbaik dalam setahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam yang terbaik ialah 10 malam terakhir. Siang hari yang terbaik, hari-hari yang terbaik dalam setahun, 10 hari yang pertama bulan yang dinamakan bulan Zulhijjah, dan kita sedang berada ke muncak bulan yang dinamakan bulan Haji. Bulan Haji ini ada 3. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Orang akan tanya, sebab apa bulan Syawal masa kita sambut raya dipanggil bulan haji? Bulan Zulqa'dah pun orang tak buat haji, tetapi dinamakan bulan haji. Sedangkan orang buat haji hanya pada bulan Zulhijjah. Jawapan dia ialah, daripada zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi, mereka yang hendak melakukan ibadah haji, mereka akan keluar daripada tempat tinggal mereka bermula daripada bulan Syawal, diikuti Zulqa'dah dan kemuncaknya bulan Zulhijjah. Kerana perjalanan daripada tempat tinggal masing-masing berbeza. Ada yang mengambil masa berminggu-minggu untuk sampai ke Tanah Suci, bahkan ada yang berbulan daripada tempat tinggal mereka untuk sampai ke Tanah Suci. Orang Yaman sampai hari ini, orang Sana'a lah contohnya, kebanyakan mereka akan menunaikan ibadah haji dengan naik bas. Daripada Sana'a nak sampai ke Mekah dengan bas, sampai hari ini perjalanan dia antara 24 jam sampai 30 jam. Tu driver dah bawa 180 tu. Cuba bayang kalau perjalanan mereka dulu dengan kenderaan unta, himar, berjalan kaki, berapa lama waktu yang mereka perlu untuk sampai ke Tanah Suci. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang kita selalu dengar nama dia. Sebab apa dia jadi orang yang hebat? Sampai Nabi pesan kepada sahabat, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni ni, minta dia angkat tangan. Apa yang kamu nak kena minta dengan dia? Minta agar dia angkat tangan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan kamu. Orang yang alert dengan pesanan Nabi antaranya adalah Umar ibn Khattab. Umar, Asyara Mubashirin. Nabi sebut nama dia salah seorang masuk syurga. Nabi tak sebut nama Uwais Al-Qarni. Setiap kali ada gerombolan haji atau umrah daripada Yaman, Umar mesti akan tanya, afikum Uwais Al-Qarn? Ada tak dalam gerombolan kamu ni nama Uwais Al-Qarni? Sebab apa? Sebab pembaktian dia pada mak dia yang sangat luar biasa. Uwais Al-Qarni ni orang susah. Sampai satu tahap mak dia ni dah tua dan mak dia teringin nak buat haji. Dia nak sampaikan hasrat dia pada anak dia pun dia malu, sebab dia tahu dia susah, anak dia pun susah. Bila dia sampaikan hajat dia kepada anak dia Uwais, Uwais ni dia fikir tak lepas. Dia ni bukan kata tak ada duit nak beli kenderaan, duit nak beli makanan, kenderaan pun dia tak mampu. Tapi mau nak pergi haji. Ini pembaktian yang kita semua gagal. Apa Uwais buat sebelum bulan haji? Dia dah angkat sekok anak lembu, letak di belakang dia.
Dia naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Tiap-tiap hari tanpa henti. Sampai bila orang tengok hari-hari dia buat benda yang sama, orang kata Uwais Al-Qarni sudah gila. Sebab orang tak tahu dia buat apa. Kalau kita, orang mesti tahu. Sebab sebelum kita buat, kita dah update dalam Facebook. Kalau kita tak update, nanti Allah tak terima amalan tu. Akhirnya mereka tahu, apabila masuk musim haji, dia ambil mak dia letak atas belakang dia usung mak dia daripada Kar menuju ke tanah suci, dan mengikut riwayat paling kuat, perjalanan dia antara 45 sampai 50 hari. Tanpa sedikit pun dia bersungut. Sebab tu Syawal Dzulqa'dah ni nama bulan haji. Jamaah haji kita yang pertama tahun ni, KT1, bertolak pada 14 Julai bersamaan 1 Dzulqa'dah. 1 Dzulqa'dah mereka bertolak, antara 1 Dzulqa'dah nak pergi 8 Zulhijjah, lebih kurang 27-28 hari lebih awal. Walaupun perjalanan mungkin ambil masa 7-8 jam, tapi oleh kerana penjadualan yang ketat di lapangan terbang, semua jamaah haji daripada seluruh dunia tertempu terpaksa dijadualkan dan mereka keluar sebulan lebih awal daripada musim haji. Jadi kita sedang berada dalam musim haji. Saya akan cerita dua-dua. Mana yang sempat? Saya akan cerita insya-Allah. Sama ada haji, dan kalau sempat insya-Allah, dan saya harap sempat, saya akan cerita juga mengenai korban. Termasuk saya akan jawab apa yang sahabat kita 5-6 kali mesej saya tanya, bagaimana kita punya stand dalam Islam mengenai mukhannaf. Islamnya stand ni betul-betul macam mana? Mukhannaf. Mukhannaf ni rajul mutasyabbihat bin nisa lah. Lelaki yang menyerupai perempuan. Dia panggil pondan lah, senang. Ataupun dia panggil, orang utara panggil darai. Dia panggil bapuk. Bahasa saintifik dia, kunyit. Itu bahasa saintifik dia. Tuan-tuan, ada di kalangan kita yang sudah berangkat ke tanah suci untuk buat haji. Ada yang sedang menunggu giliran untuk bertolak. Kerana penerbangan terakhir jamaah haji sekitar 17 hari bulan. Kalau tuan-tuan dah ada sahabat, adik-beradik, kaum kerabat yang rapat dengan kita, yang dah selamat sampai ke tanah suci, atau yang belum sampai, hanya kita nak ingatkan satu sahaja. Dapat peluang sekali menunaikan ibadah haji, itulah yang pertama dan yang terakhir. Kalau sudah buat beberapa kali, dapat lagi panggilan, anggaplah ini kali yang terakhir, supaya kita dapat buat yang paling baik. Sebab dalam ibadah haji tak boleh ada sedikit pun ghalat. Walaupun ghalat tu kita boleh bayar dengan dam, tapi kita akan rasa menyesal kerana kesalahan kecil ini untuk seumur hidup kita. Buat paling baik. Itu je saya nak beritahu. Sebagaimana Nabi pesan, bila kita solat, anggaplah ini solat yang terakhir. Seolah-olah lepas ini kita takkan solat. Orang yang akan solat kepada jenazah kita, kalau tuan-tuan dengan saya tahu ini solat isyak kita yang terakhir, kita akan solat yang terbaik. Kerana lepas ini kita takkan solat. Orang akan solat jenazah kita. Begitulah ibadah haji. Untuk dunia saya, dunia tuan-tuan, kita akan buat yang terbaik.
kenapa tidak untuk akhirat kita? Kan orang nak buat rumah kan, dia akan buat yang terbaik. Panggil apa dia, arkitek, duduk bincang 10-15 kali, tukar saja dia punya desain rumah sampai arkitek pun demam. Dah submit, cari pula kontraktor, minta profil dia, pastikan dia ni pernah pernah buat banglo. Kontraktor ni tak nak tengok pula projek dia buat di mana. Dah cari kontraktor, cari pula engineer. Nak berkeluar ni dia yang perlu pakai dan sebagainya. Bukan sebarang engineer, cari pula Haji Azman. Contohlah kan, contohlah. Sebab nak buat terbaik, kenapa tidak untuk agama kita buat terbaik? Orang kita ni dalam bab agama ni tuan-tuan, kadang-kadang dia lebih kurang. Dia tak kisah. Dia tahu, dia daftar dengan tabung haji. Dia tahu mungkin turn dia lama. 10-15 tahun. Ataupun dia daftar 2015, mungkin 2083. Dia kata ada rezeki ada, tak ada, tak apa. Nak buat macam mana? Kenapa untuk agama begitu? Kenapa untuk agama macam tu? Tuan-tuan dengan saya, kita nak beli rumah, kita ada perancangan. Nak beli rumah harga 800,000 dan sebagainya. Kita ada perancangan macam mana aku nak dapat deposit ni 10%. Untuk kita laburkan 10% rumah kita nak beli. Kenapa untuk ibadah haji kita tidak ada perancangan sedemikian? Beli rumah nak buat penambahan, panggil kontraktor, nak buat tambahan corner lot ni kena habis 2-3 ribu, tak ada masalah. Kenapa untuk agama perlu berkira-kira? Yang ni kita kena muhasabah. Jadi, untuk orang yang buat ibadah haji, insya-Allah, mudah-mudahan haji yang anda buat adalah haji yang mabrur. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Untuk orang yang tak buat ibadah haji, ada sunnah Ibrahimiyah yang besar pada bulan ini. Namanya ialah ibadah korban. Sebab itu, bila kita masuk 1 Zulhijjah, hari-hari terbaik dalam setahun 10 terawal bulan Zulhijjah, selain daripada tuan-tuan dengan saya banyak ibadah, takbir, tasbih, sedekah, apa sahaja amalan soleh, ada sunnah lebih besar daripada amalan-amalan ini. Namanya ialah sunnah Ibrahimiyah. Sunnah Ibrahim alaihissalam yang kedua ialah ibadah korban. Jadi kita semua tahu, orang yang hendak melaksanakan ibadah korban bermula daripada 1 Zulhijjah sampai binatang korban dia disembelih. Dia juga diminta seolah-olah berada di dalam ihram. Dia tak boleh potong kuku dia, dia tak boleh trim misai dia, buang apa saja bulu di tubuh badan dia, sehinggalah binatang korban dia disembelih. Untuk dia saja yang masuk korban. Ahli keluarga dia tidak termasuk dalam larangan ni, dia sahaja. Dia kata, Ustaz, kalau saya potong kuku, ternipiskan misai, macam mana? Tidak ada masalah, tidak berdosa dan tak perlu bayar dam. Lagi dia pun bayar dam pula kan, sekok kambing kan, tidak perlu. Tuan-tuan, untuk korban hari ini saya akan cerita kepada tuan-tuan beberapa hadis Nabi. Pertama, hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Hadis ini menjadi pegangan Imam Abu Hanifah. Ketika mana dia berpegang ibadah korban itu wajib. Bila baginda SAW bersabda, Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Mana-mana orang dia dapat kelebihan rezeki. Allah bagi kita rezeki ni tuan-tuan.
kita tak boleh dusta rezeki Allah. Kita tak boleh nak kira nikmat Allah pada kita. Dan bukankah saya dan tuan-tuan selalunya kita kadang-kadang dapat rezeki, kita pun tak sangka daripada sumber tu kita dapat rezeki. Tiba-tiba dapat rezeki. Nak tunjuknya Allah tak pernah berkira rezeki untuk kita. Kalau kita faham kaedah ni, dalam hidup kita takkan pernah rasa dengki dengan orang lain dalam masalah rezeki. Kalau kita faham benda ni. Kerana orang yang dapat lebihan rezeki yang dia dapat lebih daripada kita, dia tak pernah ambil pun sekelumit rezeki kita. Melainkan itu adalah rezeki yang Allah peruntukkan untuk dia. Tak timbul rasa iri hati dalam bab ni. Allah bagi saya tuan-tuan rezeki isteri, anak-anak, rezeki kesihatan. Kalau sakit masuk hospital, company bayar. Insurans ada. Siapa yang ada kelebihan rezeki dengan macam-macam Allah bagi kat kita ni, falam yudahi, dia tak buat korban. Sebab apa tak buat korban? Tak ada sebab, saja tak buat. Fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, jangan dia hampir dengan tempat solat hari raya. Imam Hakim mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Cuma di kalangan para ulama mengatakan hadis ini mauquf. Apa maksud Nabi? Kalau kita ada kelebihan rezeki saja tak buat korban. Jangan datang dekat dengan tempat solat musalla. Tak digunakan masjid. Kerana Nabi kita SAW untuk solat raya, solat minta hujan, Nabi akan solat di padang. Musalla ni padang. Selepas daripada solat raya di padang, terus disembelih binatang korban di belakang. Maksud dia, kalau dia ada kelebihan rezeki, dia tak buat korban, jangan datang dengan hampir tempat solat, lepas solat raya, terus balik. Jangan duk kelang kabut di tempat sembelihan korban. Nabi tak mau tengok muka orang yang dapat kelebihan rezeki, tiba-tiba dia berkira dalam nak melakukan ibadah korban. Mana mungkin tuan-tuan sekalian ada kelebihan rezeki tiba-tiba berkira? Macam mana tidak? Imam Abu Hanifah mengatakan berdasarkan hadis ni wajib melakukan ibadah korban. Orang tanya kepada dia macam mana yang diwajibkan? Kata Imam Abu Hanifah, tuan-tuan tengok, bagi perhatian. Kata Imam Abu Hanifah, kalau seorang tu dia hanya ada duit, kalau dia ambil duit tu buat korban, berbaki dekat dia duit tu, cukuplah untuk dia dan family dia makan hari ni dengan esok. Itu saja. Tak ada dah. Lusa tak ada duit dah nak makan. Bagi mazhab Abu Hanifah, orang ini wajib buat korban. Tuan-tuan bayang? Duit yang dia ada katalah 1,000. Dia buat korban katalah 700. Ada 300. 300 ini cukuplah hari ini, esok nak makan, lusa tak ada dah. Kalau begitu, bagi mazhab Abu Hanifah, wajib dia buat korban. Sebab tu, saya tak mau bicara dia wajib ke, sunat muakkad dan sebagainya. Cuma kita fikir dengan waras. Allah bagi aku macam-macam, wajar tak kalau aku tak buat korban? Tuan-tuan tengok di Malaysia, Pakistani, Bangladesh, India, yang mungkin bagi kita kedudukan kerja dia, gaji dia lebih rendah daripada kita. Tapi dalam bab korban, demi Allah, kita kena malu dengan mereka. Walaupun dia tak join kita, cuba sekali pagi raya tuan-tuan pergi masjid Pakistan, pergi masjid India. Sebab orang Pakistan, India ni, dia pergi mana pelosok dunia, dia akan buat masjid. Pakistan, India ni, dia sampailah mana dunia pun dia akan buat masjid. Dia lebih kurang macam orang Melayu lah. Orang Melayu ni dia sampai mana pelosok dunia pun mesti dia akan buat masalah. Lebih kurang sama lah tu. Masjid dengan masalah sama lah tu. Tuan-tuan tengok bagaimana mereka berlumba-lumba untuk buat korban. Saya jumpa seorang Pakistani lampu traffic light. Kita boleh cakap Urdu ni.
Tengok dia duk galah mesin rumput tu naik basikal. Tanya, "Bai, kerap nampak masuk sini?" Dia kata, "Cari rumah nak potong rumput. Sebab nak korban, jadi kena kerja lebih sikit." Saja tanya dia, "Buat berapa bahagian?" Tak banyak tahun ni, dia kata, "Tahun ni sekok lembu saja." Sekok lembu, tuan-tuan. Kayu basikal galah mesin rumput. Kita ni bila Tuhan tak berkira dengan kita, tiba-tiba kita berkira dalam bab korban, jangan sampai nanti Allah berkira-kira dengan kita dalam bab rezeki. Jangan pernah berkira untuk buat korban. Apa yang Allah bagi kepada kita adalah milik Allah. Hanya sedikit saja dipinta daripada kita. Kita ni kalau buat korban, tuan-tuan, kalaulah ambil sekok lembu ke, 5-6 ekor kambing ke buat korban, jujurlah, jatuh miskin ke kita ni? Bulan tu kira tak boleh bayar duit rumah dekat bank ke? Kita tak boleh bayar ke? Boleh. Kenapa kita sangat berkira dalam bab korban? Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Bukhari Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, kata dia, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabshain amlahain aqranain wa fi riwayatin thaminain wada'a rijlahu ala sihafihima wa yusammi wa yukabbir bismillah Allahu akbar." Kata Anas bin Malik, sahabat yang mulia, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Sebab tu kambing ni antara binatang korban terbaik. Qibash, kambing lah saya terjemah senang faham. Sebab tu kalau tuan-tuan ada duit, nak ambil 3 bahagian lembu harga 2,100 dengan 2 ekor kambing baru 1,800, tentu 2 ekor kambing lebih baik daripada 3 bahagian lembu. Sebab tu kambing binatang korban paling baik. Kemudian kata Anas bin Malik, kambing mana yang Nabi pilih tu? Maksudnya Nabi turun sendiri pilih binatang korban. Maksudnya kalau kita ni dibagi amanah oleh jamaah untuk menguruskan korban, dia tak cukup dengan kita hello ya. Hello pembekal kita ni, macam biasalah kami mau tahun ni 20 ekor lembu. Tak. Terbaik kita turun, kita pilih. Sebab apa, tuan-tuan? Puas hati. Puas hati, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita dah beli barang online ni, display ni cukup cantik. Sampai sakit hati. Sebab benda tak nampak. Dia kena nampak, kena tengok, baru puas hati. Macam kita dah dengar musang kira, tengok gambar dia tak jadi. Dia kena pi turun di kebun, pilih sendiri, baru puas hati. Nabi pilih sendiri. Sebab tu, tuan-tuan, terbaik, pilih sendiri. Jujurnya, binatang korban ni, tuan-tuan beli-beli daripada siapa sahaja. Muslim atau tidak Muslim, tidak menjadi sebarang masalah. Tak ada masalah. Kadang-kadang orang kita ni, dia terlalu complicated. Kalau dekat orang Islam tak ada lembu. Semua lembu elok-elok, orang dah booking dah. Ada sahabat kita ni, dia bukan Islam, dia pun bela lembu. Tengok lembu, dia pun kira semangat lah. Boleh tak kita beli dekat dia? Boleh. Perlu tak ustaz kami pergi bermalam di kandang lembu 3 hari, tengok lembu ni makan apa? Yang kita jadi lembu siapa suruh? Saya cerita baru ni. Ada satu taman tu, saya tak mau beritahu taman mana tu, tanya saya beritahu. Dia taman baru, taman perumahan tahun lepas. Dia taman perumahan. 2 tahun lepas. Bila taman perumahan ni rumah saya beli 800-900 ribu ni. Tahun tu, kira tahun pertama lah duduk taman tu. Surau ada, cuma AJK ni decide tak buat korban lah sebab kita surau baru. Nak belajar dengan surau-surau lain dulu. Ahli Korea duk gasak AJK. Tak buat kerja,
surau lain semua buat korban, surau kita tak buat korban, kita tidak hidupkan sunnah Ibrahimiyah, bunyi kemah lah. Akhir JK pun serabut, 10 hari sebelum Raya Haji, mesyuarat nak buat korban. Orang mesyuarat korban lepas Raya Puasa. Mesyuarat apa lebih kurang, bagi tugas apa semua, tak apalah. Yang teruk ni yang nak kena cari lembu. 10 hari tuan-tuan nak raya, lembu elok-elok orang booking dah semua. Dia kawan saya. Dia orang Patani. Duduk sini lama adalah, ada restoran 5-6 biji. Dia lah sekali duk pergi tu 3-4 tempat tengok lembu tak elok, dia telefon adik-beradik dia di Patani. Ada lembu dalam 10 ekor elok-elok sikit. Depa hantar gambar semua cantik ada. Buat masuk secara sah. Mesyuarat lepas 2 hari, tanya semua dah siap, tanya dia macam mana, dia bagi tahu terang, lembu dah pergi tengok semua, nanti kalau kita bawa jemaah bising. Jadi saya telefon adik-beradik saya di Petani, mereka akan hantar 10 ekor, cuma lebih satu bahagian RM1 sebab transport. Dia kata kalau tak berbayar tak apa, dia tanggung semua. Dia pun orang ada duit. Semua setuju. Semua setuju. Seorang yang tak setuju. Dia ni orang berumur sikit, dia tak setuju. Bila tanya dia sebab apa tak setuju, dia tak mau jawab. Kena jawablah sebab apa tak setuju, apa salah dia, apa silap dia. Kawan yang petani ni kata, tuan kami ni buat masuk secara sah. Bukan seluduk ada AP semua ni. Tak, dia kata, macam ni dia kata, saya nak beritahu pun susah. Tapi dah tanya saya beritahu, kita nak buat korban dia kata. Bila kita nak buat korban, kita pergi ambil lembu daripada Siam, daripada Thailand. Lembu di Thailand ni dia kata semua kafir. Mereka pun tak tahu nak cakap apa sebab dia berumur. Yang petani ni duduk main kelas kita, dia keluar. Dia call saya, kata ustaz ni, pak cik ni tak bagi kami ambil lembu pada Thailand sebab dia kata lembu Thailand ni kafir. Saya tak hampi tanya dia, lembu di Malaysia ni bila yang masuk Islam? Yang dia pun betul tuan-tuan. Dia masuk mesyuarat, dia kata, pakcik, ni Ustaz Johari suruh tanya ni, bukan saya nak tanya. Sampai hari ni orang tu tak main dah kelas saya. Dia pergi tanya betul Ustaz Johari suruh tanya lembu ni, lembu Malaysia, bila masuk Islam. Yang dia pun jurus betul. Binatang korban tu Nabi pilih sendiri. Kalau orang tanya apa siapa, puas hati. Tuan-tuan nak beli rumah, beli rumah, tengok dia punya flyers, dekat kios tu ada mock-up rumah tu, tak puas hati. Mana dia punya rumah contoh dekat mana? Saya nak pergi tengok sendiri. Sebab nak bagi puas hati. Macam itulah baginda SAW. Anas bin Malik kata, aku tengok binatang korban yang Nabi pilih. Tuan-tuan, kena ambil berat binatang korban macam Nabi pilih. Kalau ada, itu satu kelebihan. Kalau tak ada, tak apa. Anas bin Malik kata, aku tengok Nabi pilih kambing tu, warna dia amlahai milah. Milah ni ada dua maksud. Dia warna putih, ada tumpuk hitam. Cuma tumpuk hitam tu sedikit sahaja. Milah juga bermaksud dia warna putih, tapi dia nak kelabu sikit. Itu warna pertama. Warna kedua yang kedua yang Nabi pilih, akranain, dua-duanya bertanduk. 3, saminain. Binatang korban yang Nabi pilih, kambing tu badan dia sedap. Kalau tuan-tuan datang tempat saya mengaji dulu di Ma'rib, seekor kambing biasa seekor kambing, harganya tuan-tuan sekalian kurang lebih paling mahal $150 seekor kambing. Sebab sana kambing murah. Kalau kambing tu ada macam Anas bin Malik sebut Nabi pilih, kambing tu warna dia putih, ada tumpuk warna hitam atau putih nak kelabu, tanduk, sai dia sedap, seekor kambing takkan kurang daripada $1,000. Apa maksud dia? Nabi buat korban binatang paling baik. Sebab Nabi dah belajar daripada Habil dan Qabil. Masa Allah suruh mereka berkorban, tengok ada Allah terima amalan siapa? Sebab tu kalau kita ni ambil seekor lembu, berapa ribu seekor lembu? 4,000.
6,000. 4,600. Pula gambar kat kita. Kita tengok memang puas hati. Tak rugi kalau kita tambah duit dan kita dapat binatang korban yang terbaik. Untuk agama kita. Sebab tu Nabi pilih sendiri. Dia tahu ustaz, tak ada ustaz, nak cari mana? Yang ada semua color metalik. Yang ada semua tak ada tanduk. Tak apa. Yang penting dalam hadis yang lain disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, binatang ni tak boleh ada 4 benda ni. Tak boleh langsung ada 4 ni. Pertama, Nabi tak bagi kita pilih binatang korban yang kurus sehingga nampak tulang sumsumnya. Sumsum di sini bermaksud tulang rusuknya. Tak boleh. 2, Nabi tak bagi kita pilih binatang korban yang sakit, yang jelas sakitnya. Kalau binatang ni selalunya dia sakit kuku dan mulut. Yang jelas. Yang tak jelas tak apa itu. Kami dapat lembu ni ustaz, dia kencing mana? Hang tahu mana dia masa kencing tu semut duk hurung. Hang picek siapa suruh? 2. Ketiga, Nabi SAW tak bagi kita pilih binatang korban yang pincang, tempang, patah kakinya. Tapi masa tuan-tuan bawa daripada kandang mai sini, turun daripada lori, dia jatuh patah kaki. Tak apa. Dia yang tak boleh masa kita nak beli tu. 3. Yang keempat, 4 ni dia Nabi pesan. Yang keempat, tak boleh pilih binatang korban yang mata dia buta sebelah, atau kedua-dua belah, ataupun matanya juling. Kita sampai kandang, kita rasa macam dia tengok kita. Dia tak tengok kita. Lembu ni kita rasa macam dia tengok kita. Kita dah buat macam tu, dia tak layan. Sebelah mata tengok lain, sebelah mata tengok lain. Kita dah tengok dia, dia buat tak tahu. Tak boleh. Tuan-tuan, saya nak cerita. Orang Arab Madinah, orang Arab Madinatul Munawwarah, bila mereka kahwin dengan orang Arab Mekah, dia ada sedikit konflik. Apa konflik dia? Konflik dia, kefahaman orang Arab Madinah, suami kalau kahwin dengan isteri, suami tak boleh mendatangi isteri daripada arah belakang. Maksudnya persetubuhan tu tak boleh suami berada di belakang. Dengan jalan yang sah, bukan daripada dubur. Itu kefahaman mereka. Sebab orang Arab Madinah masa tu berfahaman, suami yang mendatangi isteri daripada arah belakang walaupun dengan jalan yang sah, kalau dapat anak nanti, anak tu matanya juling. Sebab tu Allah turun ayat Quran, nisa'ukum harthul lakum. Isteri kamu adalah tanaman kamu. Datangilah mereka daripada mana arah sekalipun, kecuali daripada jalan yang diharamkan oleh agama. Kira masa tu penduduk Madinah, kalau dia tengok member dia mata juling, dia geleng kepala. Dia tengok member dia mata juling, dia geleng kepala. Dia kata, "Pak hang mak hang karut ah. Depa punya angkara hang mata juling." Itu orang Madinah lah. Sebab tu Allah turun ayat tadi. Pakcik-pakcik pun gelak sakan. Dia gelak ni lagi sedap kalau ada ayat. Dulu ada juga lah, tuan-tuan punya manifesto ayat pun tak ada. Leceh macam tu. Dulu asal ada, lepas pilihan raya ni ayat pun tak ada dah. Jelas. Kemudian kata Anas, sebab tu tuan-tuan kena faham lah. Sebab tu kata Anas bin Malik, hadis ni sebenarnya dia komplit semua. Lepas daripada Nabi pilih binatang korban, cirinya disebut oleh Anas bin Malik, binatang itu ditumbangkan. Bila binatang itu ditumbangkan, wa yad'u rijlahu ala sihafihima. Nabi ambil lutut Nabi ni, Nabi letak atas binatang tu, Nabi duduk bagi kemah. Sebab Nabi nak sembelih. Wa yusammi wa yukabbir. Nabi pegang saja pisau, bismillah, Allahu Akbar, Nabi sembelih. Tuan-tuan, daripada pemilihan sampai sembelih, Nabi buat paling baik. Saya cadangkan kepada tuan-tuan, dalam bab kita nak perebah lembu ni, apa kata kita belajar daripada orang Arab? Orang Arab
Seekor lembu takkan lebih daripada 2 orang. Sebab dia ada cara nak ikat, nak tarik ni, rebah. Kita ni pagi raya, ada skuad penumpang lembu, skuad. Mereka ni punya t-shirt, semua t-shirt hitam. Belakang tu ada gambar orang bodybuilder, ada six pack ni. Dia baling tali tu macam Zorro ni. 7 orang nak perebah lembu, 7 rebah. Lembu tak rebah. Ada cara dia. Tumbang saja, wa yusammi wa yukabbir. Nabi bila tumbang, standby. Letak bagi kemah, bismillah, Allahu Akbar, terus Nabi sebelah. Tengok pula hadis yang lain. Hadis ni dia ada syarah-syarah dia. Sebelum tumbang, Nabi kata, Aisyah, had. Fa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha. Nabi bagi tahu dah, bila kita sembelih, sembelihan kita mesti kena paling baik. Maksudnya dengan sekali saja selesai. Jangan diseksa binatang tersebut. Sebelum tumbang, Nabi kata, Aisyah, had. Aisyah, ambil pisau yang aku nak sembelih tu, asah dulu. Bagi tajam dulu. Baru tumbang, baru sembelih. Asah dulu persiapan. Dia tak boleh binatang tu dah tumbang, baru nak asah. Ambil pula pengasah, tengok pula lembu tu, dia buat itu kat dia. Dia tengok pun takut. Kita abang pula kat dia, hari ni tahulah langit tinggi rendah. Tuan-tuan pakai pisau terbaik. Pakai pisau terbaik. Menang membeli, Allah memakai. Saya duk sembelih selama ni, duk pakai satu pisau, kita rasa cukup baik dah. Pisau nama Victorinox. Kita duk rasa pisau tu pun harga pun sembelih jugalah. Kan, pisau tu punya harga pun harga sembelih. Kita nak beli untuk sembelih. Pisau punya harga pun sembelih. Melainkan 4 tahun lepas, saya tukar pisau. Bila saya mengajak di Shah Alam, dia bertanya, Ustaz pakai pisau apa sembelih? Saya kata, saya pakai Victorinox. Oh, dia kata, ni Command lah. Dia boleh kata Command. Pisau tu kita beli harga sembelih dah. Saya sini pakai apa? Sini pakai Zwilling. Kita pernah dengar Zwilling kan? MasterChef UK punya peralatan dapur tu. Saya tak tahu cerita, tuan-tuan kena beli sebab memang tajam tu ya. Dia Zwilling ni Germany. Dia punya pemegang dia Jerman. Mata pisau dia dibuat di Osaka, Jepun. Yang buat mata pisau dia, kelang tu, kelang buat pedang samurai. Cukup lah. Beli tuan, tajam tuan. Sebilah tu, 14 inci tu, berapa harga dia? Tak silap-silap dalam 6,700 tu. Memang tajam lah. Cerita dia tajam. Ada. Kena beli satu set tu. Memang puas hati. Tuan-tuan, dia kata tajam sungguh ke? Tajam tuan-tuan. Tajam ke? Tajam. Tuan-tuan tumbang lembu, tuan-tuan letak pisau, nak sembelih, belum kena, darah dah mengancut. Tipu tak tipu tuan-tuan? Nak tahu tajam tak tajam kan? Belum kena tu, darah dah mengancut. Beli paling baik. Wa yusammi wa yukabbir, bismillah, Allahu Akbar. Selesai. Kita bila isi borang, letak duit, kita dah wakil kepada pengurusan. Pengurusan ada mesyuarat dia. Lembu pertama siapa nak sembelih, lembu kedua siapa nak sembelih. Kita wakil kepada pengurusan, pengurusan akan wakil kepada tukang sembelih. Selesai. Sebab tu tidak ada pun fadilat yang khusus kita melihat sembelihan korban. Tidak ada. Mereka semuanya tidak sahih. Nah, yang penting kita buat korban. Dalam riwayat yang lain, riwayat atau riwayat atau riwayat, bila Nabi sembelih sekok. Last sekali Nabi tak larat, Nabi bagi pisau kepada menantu Nabi Ali bin Abi Talib. Nabi suruh dia pula jaga pengurusan. Jadi in charge. Nabi bagi tahu kepada dia beberapa perkara. Pertama, kata Nabi SAW, Nabi minta untuk dia agihkan daging korban kepada 3 bahagian. 1/3 orang buat korban. Orang buat korban. 1/3
tetangga kita, jiran kita, tidak kira miskin ataupun kaya. 1/3 sahaja lagi milik orang miskin. 2/3 tu lebih besar daripada 1/3. Sebab tu saya cadang kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat korban di Kemboja, jangan lupa buat juga korban di tempat kita, supaya kita dapat fadilat ni. 1/3 kita punya, 1/3 tetangga kita, jiran semua ni, 1/3 lagi orang miskin. Dan Nabi arahkan asal dia yang dibagi untuk binatang korban ni, asal dia daging sahaja, lain tak dibagi. Itu asal dia. Sebab orang Arab ni, mereka ni tak reti makan organ dalaman. Asalnya daging korban yang diagihkan kepada 3 bahagian itu hanya daging saja. Sebab orang Arab memang tak reti makan organ dalaman. Orang Melayu apa yang tak reti makan? Dalaman, luaran. Orang Arab dia tak reti, tuan-tuan, ambil paru ni pi potong-potong, goreng cabai, depa tak reti. Dia tak reti ambil kerabu ni buat apa? Ambil perut ni buat kerabu. Dia tak reti hati tu pi potong dengan kacang panjang buah kunyit, dia tak reti. Orang kita apa tak reti? Sebab ekor boleh putus saudara. Ni yang 7 bahagian ni masuk korban ni, semua duk target gearbox. Kita jangan cerita bab karburetor, kita bincang gearbox dulu. Kalau takut bergaduh, bahagilah 7. Saya mencadangkan sebagaimana dibuat oleh baginda. Kerana Nabi akan masak di tempat sembelihan. Kerana sahabat kata lepas daripada solat raya, Nabi tak balik. Melainkan Nabi hanya balik setelah Nabi makan daging korban di tempat sembelihan. Apa kata benda-benda organ dalaman lah, gearbox, apa ni semua, masak di tempat sembelihan. Nanti insya-Allah kita akan makan bersama-sama sebagaimana Nabi makan dengan para sahabat. Kemudian Nabi bagi tahu kepada Ali bin Abi Thalib, apa sahaja daripada binatang korban tidak boleh dijual kerana dia ibadat. Cuma Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau ia boleh dijual dan dikembalikan kepada yang memerlukan, sila. Contohnya, kulit tu dan sebagainya kita jual, dapat duit kita guna untuk apa dia, surau, madrasah dan sebagainya, silakan. Dan Nabi kata, wala yu'ti, jangan kamu bagi apa sahaja daging korban ataupun apa sahaja daripada binatang korban kepada tukang sembelih sebagai upah dia bekerja. Tuan-tuan semua tahu dah hadis ni. Tukang sembelih atau dalam kurungannya orang yang bertugas. Senang faham. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Nabi ni tuan-tuan nak tutup mulut orang daripada mula lagi. Tuan-tuan ni AJK, tuan-tuan buat kerja ni tuan-tuan tak dapat gaji pun. Tuan-tuan buatlah 1000 kebaikan, orang takkan nampak. Tuan-tuan buat silap sikit, itulah yang orang nampak. Ini AJK dia kena faham. AJK ni tak dapat gaji, dia buatlah kebaikan macam mana pun, orang susah nak ingat. Satu je silap dia buat, orang ingat sampai mati. Sebab tu Nabi nak tutup mulut orang daripada mula. Sebab Nabi tak mau orang buka mulut. Patutlah dia jadi AJK bagian korban 6 tahun dah. Tu daging tu plastik penuh jari. Nabi tak mau. Tapi dia tetap boleh dapat. Kalau kita dah decide, semua orang akan dapat 2 kilo. Seorang 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Pengurusan 2 kilo. Tukang sembelih 2 kilo. Dia dapat macam orang lain dapat. Macam mana kita nak menghargai dia? Buat macam sahabat. Kita yang masuk korban, ambil bahagian kita, kita tambah kepada orang yang bertugas. Tengok sahabat kita sembelih lembu korban, dia dapat 2 kilo macam orang lain dapat. Kita dapat bahagian kita, ambil buah plastik, bagi lagi 3-4 kilo untuk dia. Siapa nak kata apa? Itu daging kita. Hak kita, kita bagi kepada dia. Orang tanya, apa rasional Nabi tak bagi? Sebab
Nabi nak tutup mulut orang. Semua kena dapat sama rata. 2 kilo. Plastik pun sama kala. Supaya tak timbul wasangka daripada orang lain tu. 2 kilo. Orang tengok tu. Beg kita hitam, beg dia merah tu. Mesti Batang Pinang tu. Mulut puaka. Mulut seorang-seorang cukup puaka. Bismillah ni ada 4 hadis lagi ni. Tahun depan dah kita sambung. Tahun depan. Malam ni cukup 1 hadis je. Hadis bab korban Anas bin Malik. Nanti tahun depan kita sambung lagi beberapa hadis bab mengenai korban. Kerana ada banyak hadis yang datang berbicara mengenai masalah korban. Betul ke tulang belulang daging korban ni kena tanam? Betul ke ada hadis daging korban ni tak boleh simpan lebih pada 3 hari? Tahun lepas punya stok pun ada lagi dia tak? Macam mana keadaan dia? InsyaAllah kita bincang pada tahun depan. Tuan-tuan ingat insyaAllah kita cerita pada tahun depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya nak cerita sikit je. Bila sahabat kita duk tanya mengenai masalah yang saya sebut tadi, mukhannath. Ponda ni. Baginda SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni sahih. Satu hari, Nabi duduk dengan sahabat dalam majlis. Bila Nabi duduk dengan sahabat, datang seorang mukhannath. Mukhannath ni kita panggil pondan lah, senang. Nabi tanya kepada sahabat, kenapa dengan dia ni? Tuan-tuan, saya nak cerita stand Nabi kita. Kalau kita rasa kita lagi cakap pada Nabi, silakan. Macam mana Nabi boleh detect dia? Nabi tengok jari jemari dia ni ada inai. Sebab inai ni perhiasan khusus untuk orang perempuan, tak kira tua muda. Sama ada dia nak pakai di jari, nak ukir di tangan apa, tak ada masalah. Sebab tertutup untuk perhiasan suami dia. Orang lelaki tak boleh pakai inai. Kecuali kita pernah cerita, boleh pakai di rambut, janggut, misai dan sebagainya, bila sudah bertukar menjadi putih. Adapun memakai inai, contohnya di jari, tidak dibenarkan. Saya tak ingat orang Melayu kita, tuan-tuan, sama ada bertunang ke masa menikah. Pengantin lelaki pakai inai juga. Tak ingat dah. Masa bertunang ke menikah ke salah satu tu? Tak ingat, minta maaf. Lama tak menikah ni, tak berapa ingat dah. Adalah salah satunya, betul tak? Dia ni, hanya di jari jemari dia ada jari. Nabi tanya kepada sahabat, kenapa dengan dia? Kata sahabat, mukhannath. Wahai Rasulullah, dia pondan. Nabi dengar, terus Nabi kata, akhrijuhu ilan naki'. Sekarang juga, halau dia ke satu tempat namanya Naki'. Naki' 90 km daripada Madinah ke situ. 90 km lebih. Sebab apa Nabi tidak ada budi bicara? Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, pertama sekali, Nabi arahkan dia dihantar ke Naki'. Orang macam ni tak boleh duduk dalam masyarakat sebab dia akan merosakkan masyarakat. Dia akan merosakkan. Tular. Tuan-tuan tengok tak? Sikit kan? Nampak tak? Daripada geng-geng ni, pondan ni duk jual alat kosmetik di Facebook dan sebagainya. Sikit-sikit sampailah jadi serius macam hari ni. Sebab dia menular. Kita kena terus singkirkan. Dia ibarat orang kena kencing manis. Doktor sahkan nak potong sikit je ibu jari. Sebab apa nak potong? Bukan zalim. Kalau biar merebak tuan-tuan sekalian, akhirnya ke pangkal paha dipotong kaki dia. Keluarkan dia, singkirkan dia di Naki'. Tuan-tuan tengok sahabat lagi serius. Apa kata sahabat? Ala naqtuluh. Wahai Rasulullah, boleh tak boleh kami bunuh pondan ni? Tuan-tuan tengok, ini hadis. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis ni sahih. Nabi kata tidak. Kita tak boleh bunuh dia kerana selagi mana dia solat, dia Muslim, kita tak bunuh dia.
Tuan-tuan, kenapa sahabat begini serius? Sebab sahabat ni tuan-tuan sekalian, sahabat cukup takut. Kerana orang macam ni yang buat maksiat, dosa besar, merubah kejadian Allah Jalla wa'ala, kerana mereka, bila Allah turun azab, azab Allah dia tidak berbentuk selektif. Bukan turun ni tuan-tuan sekalian kena kepada orang-orang buat dosa, tak. Allah akan pukul semua dan Allah akan tukar ganti yang lebih baik. Dan untuk kes ni, tuan-tuan, kalau dia seorang lelaki menyerupai perempuan, kita panggil pondan, dia ada pasangan dia. Pasangan dia lelaki ke perempuan? Kalau dia seorang lelaki menyerupai perempuan, dia ada pasangan. Pasangan dia lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau dia seorang perempuan menyerupai lelaki yang kita panggil pancake ni, tomboy, atau dalam bahasa istilah dia, ataupun dalam bahasa saintifik dia, serai. Yang tu kunyit, yang ni serai. Pasangan dia lelaki ke perempuan? Perempuan. Arah untuk apa yang telah berlaku kepada kaum Nabi Lut sangat positif. Bila ada benda ni, homoseksual, Allah kalau turunkan azab untuk mereka yang mengamalkan homoseksual, azab Allah, azab yang paling maksimum. Paling maksimum. Dan Allah tak akan biarkan sedikit pun untuk mereka layak dikenang, kerana mereka langsung tak layak dikenang. Firaun masih ada athar kesan dia di Mesir. Tapi untuk kaum Nabi Allah Lut, bukan sahaja mereka jijik, tanah yang mereka tinggal ni jijik dengan homoseksual yang mereka buat. Sebab tu Allah terbalikkan tanah tersebut, bersihkan dengan yang berada di atas, yang jijik berada di bawah, yang bawah berada di atas. Sahabat sebab apa serius? Sahabat takut sebab mereka ni buat maksiat besar. Allah kalau turun azab, semua nanti pukul. Tuan-tuan, kita nak kesian kepada seorang dua ni, atau tuan-tuan nak kesian kepada ramai lagi yang tidak berdosa? Ini stand Nabi. Nabi punya stand sama macam orang murtad. Orang murtad sepatah dua ya. Bertaubat ataupun dibunuh. Sebab tu benda ni serius. Kita minta kepada Allah, kita yang ada sedikit kesedaran ni bagi tahu kepada orang. Bagi tahu kepada orang. Serius. Allah turun azab, ingat. Paling maksimum. Kaum Nabi Allah Lut alaihissalam tak boleh buat apa dah. Sebab bila terjebak dalam bab ni, dia nak bertaubat kembali kepada jalan yang benar ni sukar. Dia jadi ketagihan. Macam orang yang isap dadah lah. Letak setahun dua pusat pemulihan, keluar dia jadi balik. Tak boleh buat apa dah. Akhirnya Allah utuskan malaikat bisurah adamiyah. Malaikat ni dengan rupa paras manusia, bagi tahu kepada Lut alaihissalam, dia kena bawa keluar dah. Semua pengikut-pengikut dia beriman, tempat ni Allah akan binasakan tanpa ada kesan sikit pun. Tuan-tuan boleh bayang, malaikat dalam rupa paras manusia ni datang ke rumah Nabi Allah Lut, ada informer dah bagi tahu dah. Ni rumah Lut ni ada seorang lelaki ganteng. Lelaki ni kita mau dapat lelaki ni kita buat kenduri. Bahasa hari itulah. Gila tak gila, kaum Nabi Allah Lut, mereka boleh cari di rumah Lut alaihissalam. Bila mereka dengar kata rumah Lut ni ada seorang lelaki, ketuk pintu. Tanya Lut, kami dengar rumah hang ada seorang lelaki mai. Mereka kata lelaki ni ganteng. Lut kata, ini tetamu aku. Dan Lut tunjuk, ini anak perempuan aku, kahwin dengan anak perempuan aku. Mereka halal untuk kamu. Dia jawab senang. Kalau bahasa hari ni, Lut, hang tahu kan, kami punya taste apa? Kalau bahasa hari ni lah. Allah arahkan malaikat angkat perkampungan ni, tuan-tuan, sampai satu tahap yang tinggi, diterbalikkan
Mereka dah jatuh mati, bumi ni dihempap, diterbalikkan, yang jijik berada di bawah, permukaan air sedang berada di atas laut mati di Jordan. Sebab tu Abdullah bin Abbas sebut, untuk kes ni, siapa yang terbabit, fa'il dengan maf'ul, orang yang mengerjakan dan dikerjakan. Boleh faham ke bahasa ni? Kesemuanya dihukum sebagaimana Allah hukum kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Tuan-tuan dengan saya kena doa elok-elok. Kita tak mau ceritalah bab apa dia hak dan sebagainya. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga, hanya segelintir melakukan dosa, tak ada pencegahan, Allah turun azab, semuanya dibinasakan. Innallah la yu'adzibul 'ammah bi'amalin khassa hatta yarawna al-munkar baina dhahraynihim wa hum qadiruna 'ala yunkirun fala yunkirun fa idza fa'ala dhalik 'azzaballahu al-'ammah wal khassa. 'Ammah semua, khassa termasuk yang buat dosa. Jadi kita doa kepada Allah yang terbaik. Semua kita boleh buat sesuatu supaya benda ni tidak berkembang. Wallahu alam. Sepatutnya saya kena cakap dalam parlimen. Kena bertanding lah akan datang ni. Kena buat manifesto saya insya-Allah untuk tuan-tuan. Kita doa yang terbaik. Tak kisahlah siapa memerintah kita. Kita doa yang terbaik insya-Allah agar kita ni semua akan terus insya-Allah berada di bawah rahmat Allah, bukannya berada di bawah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup dulu insya-Allah. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bulan depan kita tak ada kuliah maghrib kerana saya belum pulang lagi daripada Mekah. Jadi insya-Allah kita jumpa nanti pada bulan apa ni? Bulan Oktober insya-Allah. Saya akan bertolak dengan jamaah menunaikan ibadah haji pada hari Khamis nanti. Tahun ni sahaja saya bawa jamaah kerana sebelum ni saya berkhidmat kepada mak mentua saya dan ayah saya. Dan tahun ni insya-Allah saya bawa jamaah saya, dan kebanyakannya yang ikut saya orang yang datang kuliah saya menunaikan ibadah haji. Kami pergi kurang lebih tak sampai 23 hari. Cuma kami dimaklumkan ada visa ni lambat sikit, jadi kita berhadapan dengan masalah bilik dan sebagainya kerana di Mekah ni fully chartered dan sebagainya. InsyaAllah tahun depan baru saya bercadang nak bawa kurang lebih 100 orang jamaah yang datang kelas saya. Setakat ni dah ada 70 orang lebih dah mendaftar. Tuan-tuan doalah orang yang buat ibadah haji ni agar mereka mendapat haji yang mabrur. Kerana haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Pesan pada mereka 3, ikhlas. Manasik haji itu kena sama macam Nabi buat. Dan yang 3-nya sabar. 3 ni. Tahun ni panas di tanah suci di Arafah dijangka nanti adalah 51 darjah Celsius. 51 ni tuan-tuan, buah ekor 50 horsepower pun tak rasa apa. Jadi dijangkakan 51 darjah Celsius. Pesan 3 benda ya. Ikhlas tu cantik dah. Manasik haji cantik dah. Satu lagi sabar. 3 benda ni tuan-tuan pesan elok-elok pada adik-beradik kaum kerabat kita yang pergi buat haji. Pesan 3 benda ni. Jubah dengan korma pun pesan juga, tu pun penting juga. Tapi 3 benda ni lagi penting insya-Allah. Wallahu alam, jumpa lagi. Allah bagi saya kebaikan. Tambah ilmu agama kepada kita semua insya-Allah. Fahamkan kita ilmu agama. Subhanakallahu bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, ampunkanlah ya Allah. Rahmatillah.